bagi short notice kepada setiap MP. Okay. Apa sebenarnya? Notis apa? Notis untuk tidak menolak apa ni kerajaan Muhyiddin. Okey. Saya ucap tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Pertama, beliau sebagai seorang ahli parlimen yang hari ini partinya sudah bersetuju untuk berada di dalam Perikatan Nasional, dan disebabkan beliau mempunyai prinsip tidak menyokong kerajaan Muhyiddin, maka sekiranya beliau hadir pada 26 hari bulan terlibat dalam proses perbahasan dan pengundian, maka kalau beliau mengundi menolak belanjawan itu, ini menunjukkan bahawa beliau telah melanggar keputusan parti dan beliau boleh diambil tindakan. Jadi beliau mengambil langkah yang saya rasa paling bijak, iaitu dengan tidak hadir. Kerana dengan ketidakhadiran Yang Berhormat Mulia Tengku Razali itu sendiri, pertama sekali, beliau tidak menyokong belanjawan yang tidak mengambil kira tentang permintaan rakyat. Ada dua perkara pokok, perkara fokus. Pertama, iaitu permintaan rakyat supaya moratorium diberikan lagi 6 bulan secara automatik. Kedua, ialah supaya KWSP membenarkan pencarumnya mengeluarkan maksimum RM10,000 secara automatik kepada semua yang mempunyai baki di dalam akaun 1 KWSP. Ini dua perkara yang utama. Tetapi kita kena ingat bahawa Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ini juga antara yang telah mengusulkan supaya undi tidak percaya ke atas Muhyiddin Yassin dilakukan. Tapi malangnya disebabkan kita tahu Speaker Dewan Rakyat adalah Speaker yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir sebagai pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, kemudian diangkat pula oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Speaker Dewan Rakyat. Sudah pastilah usul yang telah dipohon oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dan saya dipahamkan 33 MP lain juga turut memohon untuk usul itu dibentangkan di Parlimen. Tapi disebabkan kerajaan Pakatan Harapan 2.0 ni tak ada telur, tuan-tuan, maka sesi Parlimen tahun ini, untuk sesi penggal yang ini, sesi ini, sepatutnya ucapan dan perbahasan untuk belanjawan ni hanya melibatkan masa lebih kurang 89.5 jam. Tapi apa yang dia orang buat ni, saudara, mereka pendekkan tempoh perbahasan tu menjadi 66 jam. Dan yang kedua, mereka pendekkan sesi parlimen itu menjadi hanya sehingga jam 2 petang. Dan akibat daripada sesi parlimen berakhir jam 2 petang, maka sesi ini sampai 15 hari bulan Disember hanya akan dipenuhi dengan pembentangan belanjawan, pengundian peringkat dasar akan dibuat pada 26 hari bulan. Kalau lulus pengundian di peringkat dasar, akan disambung perbahasan selama 11 hari di peringkat jawatan kuasa, dan kemudian akan diundi sekali lagi. Jadi mungkin sekitar 15 hari bulan nanti barulah berakhir belanjawan kita, maknanya pembentangan belanjawan. Maknanya untuk sesi parlimen kali ini, Speaker tidak akan membenarkan sebarang usul lain untuk dikemukakan, termasuklah usul untuk membuat undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri yang sudah pun kehilangan majoriti dalam parlimen. Itulah sebabnya UMNO meminta, kalau nak lihat belanjawan ini diluluskan, belanjawan sepatutnya dibentang oleh seorang Perdana Menteri atau sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang mempunyai majoriti di parlimen. Kalau majoriti di parlimen pun dia tak ada, nak buat apa bentang? Betul tak? Jadi itu sebabnya Pengurusi Barisan Nasional Datuk Zahid telah pun meminta supaya diadakan undi percaya terlebih dahulu. Kalau ada undi percaya, maka kita akan tahu sama ada Tan Sri Muhyiddin masih lagi Perdana Menteri ataupun tidak.
Jadi tak perlu bimbang tuan-tuan. InsyaAllah, percayalah cakap saya 26 hari bulan ini, kita akan ucapkan selamat tinggal kepada Muhyiddin. Dan insyaAllah kita harap supaya Muhyiddin selepas tewas, beliau akan meletakkan jawatan. Dia nak mohon parlimen dibubarkan, terpulang kepada dia. Kita setuju kalau parlimen dibubarkan, kan? Tetapi bila parlimen dah dibubarkan, dia kena letak jawatan. Jangan pula dia nak berangan jadi caretaker government dalam keadaan dia sudah tidak ada majoriti dalam parlimen. So biarlah ke bawah dulu tuanku yang di Pertuan Agong memutuskan siapa yang bakal menjadi caretaker government ataupun interim prime minister, sehinggalah tarikh yang sesuai yang kita fikir pilihan raya dapat diadakan. Itu je lah yang ingin saya sampaikan.